Ini dulu, suara saya jelas ke tidak? Jelas ya? Jelas Jelas Ustaz. Ustaz. InsyaAllah, Alhamdulillah. Baik. Pertama sekalinya, ucapan terima kasih yang saya hormati Wan Muhammad Izzat selaku pengerusi untuk program Selfie Solat pada hari ini. Begitu juga yang saya sangat hargai, saya sangat hormati pengarah untuk program Selfie Solat iaitu Tuan Muhammad Adam dan juga ahli jawatan kuasa yang lain yang bertukus lumus menguruskan, menjayakan program ini. Mudah-mudahan sama-sama dapat memberikan dan memudahkan, memberikan pencerahan kepada peserta sekalian mengenai tentang solat. Baik. Jadi Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah. Allah Ta'ala memberikan kepada kita masih lagi peluang untuk kita hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala ini, Sayyidul Ayyam pada hari ini, hari Jumaat. Dan pada minggu depan, insya-Allah sama-sama kita akan masuk dalam bulan yang sangat mulia, bulan yang dinanti-nantikan, yang tak habis dibicarakan tentang kelebihan dan fadilatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima kita sebagai tetamu Ramadan pada hari Khamis minggu depan, insya-Allah. Baik. Sebelum saya masuk kepada perbincangan kita pada hari ini, sebenarnya kepakaran saya walaupun saya lebih kepada belajar fiqh, ya, tetapi di tajuk ataupun tema ceramah saya di masjid-masjid kebanyakannya adalah tadabbur Quran. Ya, saya lebih kepada arah tadabbur Al-Quran. Tetapi tentang fiqh pun insya-Allah saya dapat kongsikan insya-Allah. Ya. Nah, tapi jika ada soalan yang dikemukakan, bagi tahu insya-Allah. Jika saya mampu jawab, saya akan jawab. Jika saya tak mampu jawab, saya minta maaf. Ya, kerana saya kerana dalam bab ilmu ini kita tak boleh ya, kalau tak tahu nak memandai-mandai menjawab ya, kerana memberi kesan kepada hukum hakam dan pelaksanaan amalan ibadat seorang. Baik. Jadi insya-Allah kita masuk kepada tajuk Henshin from 1 to 27. Ya, pada asalnya saya pun tak tahu apa maksud Henshin sebenarnya. Saya tanya pada urus dia. Ya, mungkin bukan zaman saya lah ya. Tapi Henshin ni maksud dia transform ya. Transform daripada 1 hingga 27. Baik, dalam perbincangan kita pada hari ini, saya tak berniat pun untuk masuk ke dalam rukun-rukun solat, syarat sah solat dan sebagainya. Ya, sebab itu akan memakan masa yang sangat panjang. Jadi fokus kita pada hari ini insya-Allah tentang solat jemaah. Tentang solat jemaah. Bagaimana saya nak tarik adik-adik sekalian, mahasiswa-mahasiswi sekalian untuk sama-sama kita bersemangat untuk solat berjemaah sama ada di masjid ataupun bagi wanita di rumah, nanti saya akan kongsikan insya-Allah. Baik. Jadi, saya kongsikan dahulu slide ya insya-Allah. Baik, setakat ni jelas slide yang saya kongsikan, boleh ya? Baik. Pertama sekali, solat jemaah ini kalau kita perhatikan pada zaman Nabi SAW dahulu dan pada zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, dia adalah satu amalan yang sangat dijaga oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kita tak akan dapati pada zaman Nabi SAW sangat payah nak dapati ada lelaki yang solat di rumah. Ya, kebanyakannya mereka akan solat di masjid ataupun tempat-tempat solatnya orang Islam yang dengan cara berjemaah. Lalu hari demi hari kita akan dapati bahawa kepentingan masyarakat kita jarang ambil berat tentang solat jemaah ini. Solat jemaah ini. Baik. Ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma yang bersabda bahawa man sami'a nida falam ya'ti fala salata lah illa min udhrin. Barang siapa yang mendengar suara azan kemudian dia tidak mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali kerana uzur. Ya? Baik. Siapa yang dengar suara azan kemudian dia tak pergi datang solat ke tempat suara azan itu, maka tidak ada solat baginya kecuali kerana uzur. Ini kerana apa dia? Pertama sekali, hadis ini kita dapat tengok bagaimana Nabi SAW menggesa supaya kita ni sama-sama pergi ke tempat yang mana seruan azan itu dikumandangkan. Jadi kat mana? Kat rumah ke? Kat masjid kan? Azan dikumandangkan dekat masjid. Baik. Maka kerana itu ada pendapat
yang mengatakan bahawa, nanti kita akan pergi tentang pendapat para ulama. Daripada hadis ini, ada pendapat yang mengatakan bahawa solat berjemaah itu adalah wajib. Adalah wajib. Ya, maksud wajib tu apa? Maksudnya kita kena ambil berat. Kita kena ambil berat. Tak boleh tinggal. Ya, baik. Nanti kita pergi dengan lebih lanjut tentang hukum hakam. Tentang apakah hukum solat berjemaah ni. Baik. Solat berjemaah ni mudah ke senang? Ya. Adakah kita perlu kumpul 40 orang baru kita boleh solat jemaah? Ataupun adakah kita perlu kumpul 10 orang untuk solat jemaah? Ya, andai katalah ni kita bincang yang paling mudah sekali, solat jemaah di rumah. Solat jemaah di rumah, ataupun kalau ada siapa yang pergi perjalanan naik highway akan lalu RNR. Kan? Itu bukan, dah tak ada masjid dah, kita hanya ada surau. Baik. Solat berjemaah ni payah ke mudah nak buat? Mudah, ya, memadai. Dah ada 2 orang dah settle, dah dapat jemaah. Dia matematik dalam solat jemaah ni dia pelik sikit. Kalau matematik kita 1 tambah 1 adalah 2. Tapi solat jemaah ini matematik dia macam mana? 1 tambah 1 adalah 27. 1 tambah 1 adalah 27, iaitu berkaitan fadilat pahala yang Allah Taala berikan kepada orang yang suka, orang yang solat berjemaah. Baik. Maka sekurang-kurangnya solat jemaah ni dia kena ada 2 orang, seorang imam dan seorang makmum lah. Ya, dia tak boleh jadi dua-dua makmum. Kadang-kadang ada di antara kita ni duduk tolak orang kan, tolak orang jadi imam, last sekali tak jadi imam, last sekali solat seorang-seorang. Ataupun dua-dua duduk belakang, solat solat saya, awak solat awak. Ya. Jadi dia tak jadi gitu dah. Seorang kena jadi imam dan seorang lagi kena jadi makmum. Baik. Itu berikutan hadis Malik bin Al-Huwairith yang mana ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa sahibul li, saya dan ada seorang kawan saya. Falamma aradna iqfal min indi, ketika mana kami hendak pulang, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, idza hadarat as-salah fa'adhina thumma aqima wal ya'ummukuma akbarukuma. Ya, jika telah tiba waktu salat, fa'adhina, maka kumandanglah azan. Kumandangkanlah azan, thumma aqima, dan dirikanlah salat, wal ya'ummukuma, dan wal ya'ummukuma akbarukuma, dan semestinya yang jadi imam itu adalah yang paling dewasa di antara kalian. Baik. Jadi hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih, ya. Baik. Jadi kalau kita tahu dah masuk pada waktu salat dan tak ada masjid yang mengumandangkan azan. Contoh, kalau kita pergi ke naik highway, kita lalu berhenti di R&R. Ada tak orang azan kat situ? Tak ada. Tak ada orang azan kat situ, betul? Jadi sunnahnya macam mana? Kita dah tahu masuk waktu solat, kita ambil tugas, menggalas tugas, kita azan dulu. Kita azan. Ya, kerana itu hadis Nabi SAW, itu sunnah Nabi SAW. Kita yang tolong azan. Ya, thumma aqima, kemudian kita susun saf untuk kita tunaikan solat. Baik. Dan kalaulah kita pergi ke R&R itu dalam satu kumpulan, contohlah kumpulan kita dalam 10 orang, ya, kadang-kadang kita buat family trip kan, konvoi ramai-ramai, ya, ada 10 orang. Jadi siapa yang nak kena jadi imam? Siapa dia nak jadi imam? Orang yang paling dewasa di antara kita. Sebenarnya dalam bab imam ini dia ada keutamaan siapa yang jadi imam sebenarnya. Dia pertama sekali, kalau semua orang yang ada itu semuanya bagus bacaan Quran, maka kita akan tengok yang paling dewasa. Baik. Jadi utama sekali kita tengok siapa yang paling bagus bacaan Al-Quran dan yang paling banyak hafalan Al-Quran. Ya. Lepas tu, kalaulah semua sama taraf, kita akan tengok paling dewasa. Kalau semua sebaya, kita akan tengok siapa yang paling faqih sekali, siapa yang paling faham bab fiqh tentang salat. Ya, maka orang itu akan dikedepankan untuk menjadi imam salat. Maka itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti kalau kita sama-sama dah berhenti di R&R, kita yang buat jemaah. Sebab saya nampak kekurangan di R&R sekarang ini, contohlah dalam surau tu ada 20 orang, semua solat bersendirian. Betul tak? Semua solat seorang-seorang. Tuan-puan, adik-adik pergilah mana-mana R&R, mesti akan ada orang yang solat seorang-seorang. Bahkan, kalau kita tengok pun, kalau kita ajak dia solat jemaah, dia tengok pelik. Dia tengok pelik. Aku kenal ke dia ni? Dia nak tunggu kena kenal dulu, baru nak boleh solat jemaah tu.
Ya, jadi kadang-kadang cara saya nak buat macam mana? Kadang-kadang kita pergi NR seorang. Kita nak jumpa orang dengan siapa? Kita tak kenal orang kan? Jadi macam mana? Kita nampak saja ada orang solat, kita pergi belakang dia. Kita jadi makmum dia. Ya. Nanti wallah ta'ala alam lah kalau dia terkejut tu macam mana ya. Ya. Tapi kita nak dapatkan jemaah. Kita pun boleh tolong dia untuk dapatkan jemaah salat. Baik. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, ada satu ayat yang Allah Ta'ala turunkan mengenai cara salat ketika perang. Mengenai cara salat berjemaah ketika perang. Kita bayangkan, contoh prajurit negara kita dalam hutan sedang berperang. Kita agak-agak, kalau kita dah tahu ada musuh di belakang. Lepas tu, kita ada 10 orang yang sedang menjaga. Agak-agak berani tak kita nak salat jemaah ketika itu? Semua salat jemaah. Berani tak? Tak, saya rasa tak berani. Ya? Dan lalu, Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran yang menyatakan bagaimana cara orang yang berperang solat. Solat secara berjemaah, bukan sendiri-sendiri. Ya, sebab kalau sendiri-sendiri dia tak ada isu lah nak jaga. Sebab saya solat dulu, kemudian 9 orang lagi menjaga. Itu tak ada isu. Ya, jadi Al-Quran sangat menitik beratkan solat jemaah hatta walaupun dalam keadaan perang sekalipun. Walaupun dalam keadaan perang sekalipun. Ya, saya tak masuklah tentang fiqh solat al-khauf ni ya, solat ketika takut. Ya. Jadi Al-Quran apabila menetapkan hukum hakam tentang solat jemaah ketika perang, maknanya kalau tak berperang, apakah status dia? Solat jemaah ni kalau bukan dalam keadaan perang, apa dia? Memang sangat dituntut, betul? Memang sangat dituntut. Ya. Perang pun kena solat jemaah, apatah lagi tak perang yang tak ada apa-apa pun lagi kena solat jemaah. Contohlah, ya, kalau kita dah ada barang dengan kita, kadang-kadang biasa berlaku dekat kita ni, kalau kita pergi mana-mana, ada contohnya lah, kita ada 2 orang dan seorang nak jaga barang. Jadi seorang A dia solat dulu, B tolong jaga barang. Dia tak kena macam tu ya. Kita kena susun supaya dua-dua boleh solat jemaah sekaligus. Susunlah macam mana pun, nak letak barang dekat mana dan sebagainya. Kita boleh susun supaya solat jemaah itu boleh dijalankan. Solat jemaah itu boleh dijalankan juga. Nanti saya akan ceritakan kepada adik-adik sekalian bagaimana cara nak jaga kat solat ya, dengan cara yang paling mudah insya-Allah nanti ya. Baik. Maka kita pergi hukum hakam, hukum tentang solat berjemaah. Pertama sekali adalah sunat muakkad. Seperti mana yang kita tahu, sunat muakkad, solat jemaah hukumnya sunat muakkad. Kat sini dah siapa tahu apa makna sunat muakkad? Tahu ya? Kalau sunat ghair muakkad ataupun sunat tidak muakkad, apa makna dia? Okey, sunat muakkad ni apa makna dia? Sunat yang dituntut. Apakah maksud sunat dituntut sebenarnya? Maksudnya sunat yang jarang Nabi tinggal. Nabi tak pernah tinggal. Kita boleh katakan kalau tinggal tu mungkin 1-2 kali. Gitu je dalam selama hidup Nabi SAW. Itu makna sunat muakkad. Dia bukan dituntut saja. Tapi maksudnya benda Nabi tak pernah tinggal. Ataupun jarang. Dan pun tak tinggal. Maknanya kalau sunat tak muakkad, apa beza? Maksudnya apa? Dia terbalik dia. Dia besar. Maksudnya Nabi SAW buat. Nabi SAW buat. Tapi di macam banyak ketika juga Nabi tak buat. Ya, itu sunat tidak muakkad. Sunat muakkad dan banyak buat. Hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW sabda bahawa salatul jamaah tafdulu salatul fadhi bi 27 darajah. Salat berjemaah itu dia lebih afdal pahalanya daripada salat bersendirian selama sebanyak 27 darjat pahala ya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari maksudnya benda, kalau ada adik perasan, kalau saya tepek, saya tampal tentang hadis, saya akan sebut riwayat. Sebab benda? Sebab riwayat hadis ini kita nak tengok status dia, status hadis yang sahih ke, hadis hasan ke, hadis dhaif ataupun hadis lemah. Ya, maka kalau saya tampal hadis Bukhari ataupun Muslim, maksudnya adalah hadis yang sahih, yang sahih, statusnya tinggi.
Ya, maksud dia solat jemaah itu lebih baik daripada solat bersendirian sebanyak 27 darjat. Baik, saya tanya satu soalan. Kalau kita solat seorang, berapa minit? Mungkin 2 minit, betul? Agak-agaklah kalau laju sikit 2 minit. Kalau biasa standard mungkin 4 minit. Kan? Kalau solat solat asar, Zuhur, kalau solat seorang. Ya. Kalau yang solat laju lagi, kalau kita pernah tengok kat video Indonesia tu, ya, yang solat tarawih 21 rakaat 7 minit tu, tu lagilah laju. Yang tu memang langgar habis hukum akam, ya. Baik. Kalau solat berjemaah di masjid, berapa minit masa dia? 10 minit, betul tak? 10 minit. Contohlah azan 4.30, ya, kita akan solat 4.40, biasanya tunggu 10 minit. Biasa 4.50 dah habis dah waktu solat. Dah habis dah solat. 4.50, 10 minit je kita solat. Ya, baik. Contoh, saya buat Grab. Ya, saya buat Grab. Kat sini ada yang buat Foodpanda, ya. Ya, biasa mahasiswa ni biasa banyak Foodpanda, ya. Ataupun Grab lah, tukang hantar makanan. Ya, rider makanan. Baik. Contoh, kita dapat satu order yang kita dapat, dia bagi upah kepada kita RM10. Dengan kadar kita hanya bergerak dalam lingkungan 3 kilometer, contoh. 3 kilometer dia nak bagi RM10. Baik. Tambah seorang lagi, tadi 3 kilo RM10. Masuk order kedua, order yang bertindih. Masuk order bertindih, 5 kilo, 5 kilometer, dia nak bagi RM27. Tadi RM10 lah, dia nak bagi RM270. RM270. Kita nak bagi mana? Nak RM10 3 kilo ke ataupun 5 kilo RM270? Ada yang siapa nak RM10? Kilo. Kalau nak RM10, RM260 bagi saya deh. Ya. Baik, maksudnya kita semua kita akan buat pertimbangan. Betul? Kita akan buat pertimbangan. Usaha yang ditambah tak sikit je kita tambah sikit. Tapi pahala tu banyak. Pahala dia besar. Pahala dia besar, jauh beza. Ya. Kita hanya tambah 2 minit je. Kalau orang solat 5 minit, tambah 5 minit je nak menyamai dia 27 solat. Kalau kita nak solat 27 kali, sehari 5 kali solat kan? Kalau 27 kali, berapa kali? Kalau 27 solat, berapa hari makan masa? 5 hari setengah, betul tak? 5 hari setengah solat. 5 hari setengah. 5, satu hari 5 waktu, jadi 5 hari 25 waktu. 5 hari tambah lagi 2 waktu. Kita kena usaha 5 hari lebih nak dapat pahala sama dengan orang yang solat jemaah sekali satu waktu. Kan? Kenapa saya suka buat kira macam ni? Sebab kadang-kadang biasanya kita tengok fadilat ni, kita dah terbiasa dah. Kita dah terbiasa dengan fadilat ini, 27 kali ganda pahalanya. Tapi kadang-kadang jangan di antara kita buat pertimbangan. Jangan di antara kita buat pertimbangan. Sedangkan kalau kita pergi kedai makan pun kita buat pertimbangan. Kan kita bajet minyak berapa? Yang ni sedap ni. Contoh, K-fry sedap dengan ayam biasa. Tapi beza harga sikit je. Apa yang aku pergi K-fry contoh. Kita dalam urusan harian pun kita buat pertimbangan. Apatah lagi amalan yang shortcut Allah Ta'ala bagi. Kenapa itu kita tak buat pertimbangan? Ya, baik. Itu sunat muakkad. Maka kerana itulah dia sunat muakkad. Dia sunat yang sangat digalakkan oleh Nabi SAW. Hukum yang pertama, pendapat pertama mengatakan dia bukan wajib. Sebabnya dalam hadis ini, dia tak bagi tahu pun solat jemaah. Maksudnya apabila dia bagi tahu solat berjemaah lebih afdal daripada solat bersendirian, maksudnya solat bersendirian boleh ke tak? Boleh. Ya, mengikut hukum yang pertama, pendapat pertama. Ini pendapat yang kuat dan kita pegang pendapat ini dalam mazhab Syafi'i. Baik. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bahawa itu fardu kifayah. Fardu kifayah, iaitu hadis Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa ma min thalathatin fi qaryah wala badwin. Tidaklah terdapat 3 orang dalam satu kampung atau kawasan pedalaman la tuqamu fihi min salah illa qad istahwada alaihim syaitan, yang mana tidak didirikan salat berjemaah di kalangan mereka, melainkan syaitan telah menguasai mereka. Fa'alaika bil jamaah, maka tetaplah kalian dalam jemaah. Fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyah, kerana sesungguhnya serigala itu hanya akan menerkam kambing yang sendirian jauh daripada kumpulannya. Ya, maka fardu kifayah sebab apa? Sebab kalau satu tempat itu tak ada orang pun yang solat jemaah, maka dikira semua berdosa. Semua berdosa. Kalau dalam satu kawasan kita tak ada orang yang solat jemaah, maka semua dikira berdosa. Kerana hadis ini mengatakan, maka kawasan itu
dia akan diganggu oleh syaitan. Dia akan diganggu oleh syaitan. Seperti mana kalau kita tengok serigala, dia suka kacau kambing yang duduk seorang. Ya, daripada kambing duduk ramai-ramai. Kalau duduk ramai-ramai, mau serigala tu kena terkam dulu. Ya. Jadi, tetaplah kita dalam jemaah supaya syaitan tak ganggu kita. Maka, pentingnya solat jemaah itu fardu kifayah mengurut pendapat yang kedua. Baik. Pendapat yang ketiga dikata fardu ain. Fardu ain. Apa beza fardu ain dengan fardu kifayah? Fardu kifayah maksud dia, kalau dalam satu kawasan tu semua orang tak buat, tak ada orang yang buat, maka semua berdosa. Itu fardu kifayah. Kalau fardu ain, walaupun kat tempat kita tinggal dah ada orang yang buat, tapi kita sendiri kita tak buat, kita berdosa. Kita berdosa. Kalau fardu kifayah, kalau dah ada orang buat, kita terlepas. Kita dah tak kira berdosa. Tapi fardu ain, kita berdosa walaupun orang lain dah buat. Maksudnya ain ni di atas diri kita sendiri, batang tubuh kita. Kalau kifayah, dia satu kumpulan. Ya? Baik. Maka hadis Nabi SAW, walaqad hamamtu an amura bis salah. Aku sangat ingin bercita-cita nak menyuruh seseorang melakukan iqamat fatuqama thumma amura rajulan fayusalli bin nas. Aku nak sangat nak suruh seseorang naik iqamat dan aku nak suruh seseorang nak jadi imam untuk orang ramai. Thumma antaliqa ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salah. Kemudian aku akan pergi bersama beberapa orang lelaki membawa seberkas kayu api untuk jumpa satu kaum yang tidak menghadiri solat berjemaah, fa uharriqa alaihim buyutahum bin nar, dan aku nak bakar rumah mereka dengan api. Nabi SAW, ni hadis riwayat Muslim, dia sahih. Maksud Nabi SAW nak sangat seorang ganti sekejap dia imam. Ganti sekejap tak apa dah jadi imam, asalkan dia boleh dengan para sahabat yang lain, beberapa pemuda, bawa kayu, pergi rumah orang yang tak salat berjemaah, nak bakar rumah mereka. Nak bakar rumah mereka. Kalau kita pada zaman Nabi SAW dan hadis ni kita dengar saja pada mulut Nabi, agak-agak apa perasaan kita? Agak-agak contohlah, ya, keluar titah sultan. Contoh, sultan di negeri kita keluar titah. Siapa yang didapati tak salat berjemaah, maka sultan nak bakar rumah dia. Ataupun nak angkut rumah dia, ambil dengan bandaraya. Bandaraya nak angkut rumah dia. Kan? Agak-agak penuh dah orang masjid. Penuh orang kat masjid. Solat Jumaat pun ramai orang kat masjid. Kan? Orang takut nak pergi makan kat luar. Sebab apa? Tahu kena angkut nanti. Ataupun kena denda dan sebagainya. Ya? Ini solat jemaah, ya. Maka jangan tinggal solat jemaah. Kalau ikutkan hadis ni ditujukan kepada orang munafik, ya, sebenarnya. Sebab di zaman Nabi SAW, orang yang tak solat jemaah di masjid ni hanya orang munafik saja. Ya, cara nak kenal munafik, mereka tak, pada zaman Nabi mereka tak solat berjemaah di masjid. Ya. Baik. Maka ini perangai orang munafik. Baik. Tapi Nabi SAW pergi bakar tak? Tak pun, ya. Dia sekadar cerita-cerita sahaja. Dia cerita-cerita. Nabi SAW tak membakar. Sebab Nabi SAW ni, dia dalam sifat dia baginda nak berdakwah, dia kena ada sifat rahmah satu lagi, ya. Di sifat dia rahmah satu lagi. Kalau Nabi bakar rumah umat Islam sendiri, ya, ataupun orang munafik, maka apa kata orang kafir nak Rasulullah bakar rumah umat dia sendiri? Maka itu memberi satu sudut pandang yang negatif kepada agama Islam itu sendiri. Baik. Maka hikmah persyariatan solat berjemaah. Baik. Pertama sekali, kita solat jemaah. Kalau kita solat seorang, kerap tak kita tak ingat rakaat? Kerap kan? Tak ingat rakaat. Aku ni dah rakaat ketiga ke belum? Baik. Kita pun tak lagi kot. Kita pun solat rakaat yang ketiga. Bangun rakaat keempat, tak ingat pula sekali lagi. Aku dah tahu rakaat keempat ke belum ni? 2 kali tak ingat. Yang ni orang parah lah. 2 kali tak ingat kalau solat seorang. Itu rakaat. Rakaat level biasa. Belum lagi level yang paling tinggi, tak ingat Al-Fatihah. Contoh, tak ingat baca Al-Fatihah. Masuk-masuk, wadduha. Terus wadduha. Yang tu lagi lah parah. Ya? Maka sifat manusia ni sifat lupa. Kita memang ada sifat lupa. Maka cara kita nak kurangkan cara lupa dalam solat, bagaimana dengan solat berjemaah. Kerana kita dah tengok dah pergerakan imam. Kita tengok dah pergerakan imam macam mana. Imam pun kalau lupa, makmum boleh tolong tegar. Ya, dia ada cara-caranya bagaimana makmum nak tegar imam. Baik. Yang kedua, kalau orang yang baru nak belajar solat,
Kalau ada seorang yang tanyakan kepada kita, Ahmad, bagaimana? Saya ni tak pernah solat. Saya nak belajar solat. Macam mana ya? Boleh ajar tak? Baik. Mungkin kali pertama, kali kedua kita boleh ajar dia. Kan? Tapi, kalau dah 5 hari, seminggu, dia solat kita nak kena ada sebelah dia, maka mungkin itu satu yang sangat susah bagi kita. Jadi cara mudah kita nak ajar dia macam mana, kita suruh dia pergi solat di masjid, tengok orang solat di masjid macam mana, ikut. Ya, ajar dia dengan cara ikut. Dengan cara ikut. Sebab kalau dia tak ikut, mungkin dia boleh lupa balik ya. Jadi, kita solat jemaah ini kita boleh belajar aspek-aspek solat dengan yang sempurna daripada jemaah yang lain ya. Tapi itulah kalau kita solat nanti, saya nampak ada kekurangan orang kita macam mana, kalau dia solat di masjid, kemudian dia nampak orang sebelah dia buat salah. Berani tegur tak? Ya, itu kadang-kadang orang kita lah, ramai lah. Tak nafi. Kadang-kadang saya pun nak tegur orang sebelah pun kadang-kadang dia mari rasa, Aisyah aku tegur nanti, dia tengok pelik aku, tengok atas bawah kan. Jadi ni bajet alim ke apa? Contoh. Kita akan mari side-side negatif tu. Baik. Tapi itulah sebenarnya kerana solat jemaah itu kita nak didik orang dan kita belajar. Kita nak belajar dan kita mengajar. Jadi kalau kita solat dan kita nampak orang sebelah kita solat tak kena. Contoh dia solat baju terangkat di belakang. Nampak lurah. Ini biasa berlaku untuk orang lelaki. Ya. Dan kita nampak orang depan kita nampak lurah. Biasa kita balik ke ataupun kita tunggu nak tegur dia? Biasa macam mana kita buat? Biasa tu kadang-kadang orang, ya Allah, agak-agak aku lupa, aku tak perasan ni. Agak-agak aku tak perasan, agak-agak aku tak ingat. Betul tak? Ya. Maka tugas kita kena tegur dia. Bagi tahu dia, kita kena bagi tahu dia. Tadi nampak sikit kat belakang tadi. Takut tak perasan. Ataupun kalau ada setengah orang, dia tak faham masbuk muwafiq. Contoh, makmum masbuk muwafiq. Kita faham kat sebelah ni. Ya. Contohlah, seorang di sebelah kita, dia tak sempat rokok bersama imam. Contoh ya, kalau dalam bab masbuk muwafiq saya akan sentuh nanti, dia tak sempat bersama imam, tetapi dia tak tambah rakaat. Sebab dia rasa dia rokok tu, dia sempat rokok, kini dia dapat rakaat. Walaupun dia bukan rokok bersama dengan imam. Ya, kita duduk sebelah. Kita dah tahu. Biasa kita buat apa? Ataupun kita cari alasan, aku ada urusan ni, aku tak akan nilah dia. Ya, biarlah nanti. Ya, ingat ya adik-adik sekalian, nanti di akhirat mereka akan cari kita. Kalau solat itu tidak diterima Allah, mereka akan cari kita. Maka tugas kita ajar dia, bagi tahu dia. Solat tadi tak dapat satu rakaat, tambah satu lagi. Ya, mudah saja, tak sampai 5 saat pun kita bagi tahu. Dia kalau dia terbuka hati, dia akan terima. Ramainya saya tengok orang Malaysia ni, dia terbuka hati untuk terima teguran. Ya, lagi-lagi orang muda lah. Ya, kalau orang tua pun tak ramai, tak sikit lah yang suka terima teguran. Saya dah banyak kali buat, saya dapat feedback yang sangat positif. Pakcik-pakcik pun mereka, ya ke? Ya, terima kasih. Itu. Ya, tugas kita hanya menyampaikan saja. Kalau dia tak mau terima tu, lain cerita. Kalau dia tak nak terima, lain cerita. Asalkan kita sampaikan, selesai tugas kita. Ya, baik. Dan juga dalam solat jemaah ini, kita akan dapat tengok manusia ini dia sama rata saja, sama level saja ya. Baik. Itu sedikit sebanyaklah hikmah persyaratan solat jemaah. Baik. Maka kelebihan solat jemaah saya kongsi dengan laju insya-Allah ya. Laju saja sebab kita dah nak masuk dalam 20 minit lagi dalam pukul 10. Kelebihan solat jemaah. Sebab apa saya suka cerita kelebihan ini? Sebab kadang-kadang kita hanya mendengar tentang 27 pahala saja, betul? Yang tu yang klise, sangat kita klise dengar. Baik. Pertama sekali, solat jemaah ni dia mengundang kasih sayang Allah. Hadis Nabi SAW, hadis riwayat Abi Daud, wa inna salata ar-rajul ma'a ar-rajul azka min salatin wahidah wa salatuhu ma'a ar-rajulain azka min salatihi ma'a ar-rajul wa ma kathur fa huwa ahabbu ila Allah Ta'ala. Sesungguhnya solat seorang lelaki dengan seorang lelaki lebih baik daripada solatnya bersendirian. Maksudnya kalau solat dua orang secara berjemaah lebih baik daripada solat bersendirian. Tambah seorang je Syekh, 27 pahala, ya. Dan solat dua orang, solat seseorang itu dengan lelaki yang dua orang, dia lebih baik daripada solat dua orang saja. Maksudnya kalau solat 3 ke atas, lebih baik daripada solat dua orang. Dan lebih lagi, kalau lebih lagi, maka itu dicintai oleh Allah Ta'ala. Allah sayang dan cinta orang yang solat berjemaah dengan bilangan yang ramai. Ya, maka itu juga sunnah Nabi SAW. Kalau nak cari masjid yang ramai jemaah. Walaupun jauh sedikit tak apa.
Asalkan ramai jemaah. Baik. Yang kedua, mendapat keampunan Allah. Idza ammana al-imam fa'aminu. Jika imam menyebutkan amin dan jemaah disebut sekali amin. Ini saya kira ramai dah dengar hadis ni. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, kalau sebutan amin dia itu bersamaan dengan sebutan amin para malaikat yang ada ketika itu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosanya yang lalu telah diampunkan Allah Taala. Kita renung balik, dosa kita sikit ke banyak? Ada siapa yang sini dosa dia sikit? Ya, kok jadi angkat wali ni, ya. Hadis Al-Bukhari ni, kita dah tahu semua dosa kita banyak. Jadi Allah Ta'ala dalam agama Islam ni, Allah Ta'ala dan Nabi SAW tunjuk sangat banyak cara, banyak sangat cara bagaimana shortcut diampunkan dosa yang telah lalu. Share, sebut amin. Kat mana je kita dapat solat jemaah? Amin ni sampai dah 2 saat kita sebut dengan imam? Tak sampai. Betul. Shortcut. Nak ampunkan dosa oleh Allah, shortcut di 2 saat saja. Ini antara salah satu lah, ada banyak lagi. Ya, tapi perlu ingatlah. Contoh, dia ambil curi barang orang, ya. Kemudian dia pergi solat jemaah, disebut amin. Alhamdulillah, Allah Ta'ala dah ampunkan dosa curi aku tadi. Betul ke tak? Betul tak gitu fahaman dia? Tak betul. Ya, hadis yang diampuni dekat sini adalah hadis apa? Hadis dosa yang diampuni di sini dosa apa? Dosa kecil, ya. Dosa kecil saja. Dosa dengan Allah saja. Adapun dosa besar kena bertaubat, kalau dosa dengan manusia kena settle. Kalau curi, pulangkan balik. Kalau ambil hak pusaka waris lain, pulangkan balik. Kalau dengan manusia kena settle. Kalau buat salah kat dia, ngumpat dan sebagainya, kena minta maaf. Ya, baik, ini dengan Allah Taala dan dosa kecil saja, ya. Baik. Seterusnya, dijauhkan daripada sifat munafik, yang mana ketika satu hari Nabi SAW mengerjakan solat subuh bersama para sahabat, lalu baginda Nabi SAW dia suka buat cek, ya. Siapa mari hari ni? Siapa tak mari hari ni? Ya, tu cara baginda SAW mendidik para sahabat. Ya, jadi cara cek dia buat, lalu didapati 2 orang tak hadir. Lalu Nabi SAW bagi tahu apa? Sungguh 2 solat ini, solat subuh dan solat isyak, sangat berat bagi orang munafik. Subuh dan isyak sangat berat bagi orang munafik. Kalaulah tahu keutamaan pada keduanya, maksudnya solat subuh isyak berjemaah, ya. Siapa yang tahu keutamaan pada keduanya, maka kita akan hadir walaupun dalam keadaan merangkak sekali. Dalam keadaan merangkak. Dan saf pertama itu saf para malaikat, kalau tahu keutamaan saf pertama, saya kalian akan merebutkannya. Ya, hadis riwayat Abi Dawud. Tuan-puan, adik-adik sekalian, kita kalau kita merangkak, biasa kita nak dapat apa biasanya? Kalau kita tahu ada jiran yang kaya dekat kawasan perumahan kita nak bagi RM50, kita beratur kan? Ke tak beratur? Kalau 50. Ada seorang dia beratur lah. Ada orang dah senang tak beratur. Saya nak beratur kalau 500 baru saya beratur. Ya, baik. Itu pun beratur. Baik. Kalau kita sakit ketika itu dan kita nak ambil RM50, agak-agak larat tak? Kita nak pergi ambil RM50, larat tak? Tak larat kan? Kadang-kadang, tak apalah RM50 tu nanti cari lain lah. Ya, baik. Tapi, kalau dia bagi RM5,000, kita sakit, kita akan pergi tak? Kita akan pergi, betul? Walaupun kita sakit. Walaupun sekali merangkak sekali, kita akan pergi. Sebab kita tahu RM5,000 tu. Ya, aku kerja sebulan pun tak dapat RM5,000. 3 bulan pun tak dapat RM5,000, contoh. Ya, jadi kerana itulah salat subuh dan isyak ni banyak sangat keutamaan dia. Kita akan datang walaupun dengan keadaan merangkak. Dan saf pertama itu saf para malaikat. Kalau semua orang tahu saf pertama ni, hebatnya saf pertama, kita semua akan berebut. Bahkan hadis yang lain Nabi SAW bagi tahu, kita akan sanggup buat undian. Kita akan sanggup buat undian. Sebab tahu keutamaan saf pertama ini. Ya, contohlah saya bagi analogi mudah. Sebab apa saya suka bagi analogi? Sebab kadang-kadang, sebab kita dah biasa dan sangat dengan kelebihan ni, kadang-kadang kita dah masuk telinga kanan, kita masuk keluar telinga kiri. Ya? Jadi saya suka buat analogi supaya kita nampak pertimbangan. Baik. Contoh. Saf pertama dah disediakan dah di setiap sejadah tu RM1,000. Saf kedua disediakan setiap sejadah tu RM100. Siapa yang tak nak RM1,000? Contoh. Ya, semua orang nak. Kita sanggup buat undi. Ya, contoh buat undi. Okey, hari ni Ahad saya dah dapat saf pertama ni.
Ya, jadi hari Ahad awak dah dapat saf pertama. Jadi hari ni saya dah pula. Ya, takkan awak sokmoh, takkan awak aja dapat saf pertama, saya nak juga. Ya. Jadi manusia ni akan berebut kalau tahu keutamaan saf pertama. Ya, tapi pahalanya bukan RM1,000 lah, banyak lagi lah. Ya, maka kekurangan, kelemahan kadang-kadang orang lelaki ni dia nampak saf kat depan, dia akan buat apa biasanya? Dia akan suruh orang pergi sarapan, betul tak? Dia akan suruh pergi sarapan, silakan. Ni pun kita nampak pakcik-pakcik dekat masjid pun macam tu. Ya, jadi kita kena laju. Nampak saja kosong dekat saf depan, sila pergi terus. Ya, baik. Dan juga pahala berlipat ganda dan juga disediakan hidangan daripada syurga. Baik. Satu lagi, hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda bahawa siapa yang solat isyak secara berjemaah, maka seolah-olah dia menghidupkan separuh malam. Siapa yang solat subuh berjemaah, maka dia menghidupkan seluruh malam. Hadis riwayat Muslim. Tuan adik-adik yang dirahmati Allah, maghrib kita sekarang pukul apa? Kat Kelantan pukul apa? 7.19 ada? Ke 7.18? Terengganu 7.20 maghrib. Kan? 7.20 lebih. 7.20 lebih, lewat sikit. Ah. Ya, baik. Subuh pukul apa? 6 berapa? Kalau Terengganu 6 minit. Kelantan berapa? Pukul 7. Mungkin dalam lingkungan tu lah, 6.10 lah kan. 6.10 macam tu lah. Baik. Kalau kita kira daripada 7.30 sampai 6. Berapa jam? 7.30 malam sampai 6 pagi. Berapa jam? 6 jam. 10 jam setengah, betul? Betul kan saya kalau saya silap? 10 jam setengah, betul? Malam itu, kalau di Malaysia, 10 jam setengah. Ni kurang 10 jam setengah daripada maghrib sampailah subuh. Baik. Ada tak kat sini pernah buat tak pernah tidur sebab solat malam? Ada. Kalau ada, saya nak tabik. Ya? Biasanya ada ni sebab tengok movie. Saya pun pernah lah. Sebab zaman belajar dulu memang biasalah. Kadang-kadang duduk sembang dengan kawan pun sampai tak tidur malam. Kan? Baik. Jadi solat subuh ni macam mana? Kalau seorang solat subuh, seolah-olah dia solat daripada waktu maghrib tu tak berhenti solat sampailah waktu subuh. Ataupun dia berzikir sampai waktu subuh. Kita tak mampu buat, adik-adik yang dalam hati Allah. Tak mampu buat. Melainkan dengan rahmat Allah, Allah Ta'ala bagi jalan shortcut kepada kita. Ya, begitu juga solat isyak. Solat isyak berjemaah separuh malam. Seolah-olah kita bangun malam 5 jam lebih. Ya, baik. Solat isyak ni 10 minit, pahala ni menyamai 5 jam lebih, adik-adik dalam hati Allah. Solat subuh 10 minit, kalau tunggu qomat 15 minit lagi. Ya, menyamai 10 jam kita tak pernah tidur. Ya, jadi jaga solat. Ya, dia tak disebutkan dalam hadis ni pun jemaah di masjid ya. Kalau tak sempat di masjid, kat rumah. Ya, kat rumah dipersilakan. Baik. Maka ni perbincangan kita, tempat afdal bagi solat untuk lelaki. Lelaki dekat mana yang paling afdal untuk solat jemaah? Di masjid. Ya, kalau masjid tu lebih ramai jemaah, maka lebih afdal. Lebih afdal. Contohlah, kalau di Kota Baru, di USM ada satu masjid contohlah. Kalau ada di luar tu ada satu masjid, tapi kita tahu masjid tu kalau solat subuh ni memang 5 orang je mari. 5 orang. Tok Imam, Tok Bilal, Badar 3 orang settle. Kalau kita tahu macam tu lah. Ya. Jadi, dan kita tahu di luar tu 2 kilo lebih contoh. 2 kilo lebih. Masjid 2 kilo lebih lagi. Dia solat 3 saf penuh. Maka keutamaan kita pergi yang mana? Jauh. Kita pergi yang jauh ya. Jauh tu lebih afdal untuk kita pergi. Sebab kita dapat pahala yang banyak. Sebab tadi kan hadis Nabi SAW bagi tahu, lagi ramai lagi Allah Taala cinta. Ya, baik. Kecuali kalau kita solat jauh tu, jadi solat masjid di USM tu, jadi tak ada orang yang solat. Tak ada orang solat jemaah. Yang tu kita disunatkan untuk stay di masjid itu saja. Ya. Kalaulah kita pergi jauh, menyebabkan masjid yang dekat kat rumah kita tak ada orang solat. Menyebabkan masjid kat rumah kita tak cukup untuk solat Jumaat didirikan. Contoh, masjid tu ada Tok Imam Tok Bilal je. Tok Imam Tok Bilal. Kita Tok Bilal. Ya, kita tak Bilal. Kita pergi masjid jauh, jadi tinggal Tok Imam seorang. Jadi tak ada solat Jumaat. Maka sunat bagi Tok Bilal ketika itu solat di tempat dia sendiri bersama Tok Imam walaupun 2 orang saja. Ya, macam tu jugalah solat dekat surau ataupun rumah. Yang paling afdal pertama sekali masjid. Masjid yang lebih ramai jemaah. Yang kedua, masjid yang kurang jemaah. Yang ketiga, surau. Surau yang ramai jemaah. Surau yang keempat, surau yang sikit jemaah. Lepas yang kelima, rumah.
yang banyak jemaah. Yang keenam, rumah yang sedikit jemaah. Bilik itulah sekali. Ya, baik. Perempuan. Ah, perempuan solat dekat mana? Siapa tahu? Perempuan solat jemaah dekat mana? Bila afdal? Kadang-kadang mungkin jawapan saya ni seolah-olah memenangkan wanita. Ya, mungkin perempuan yang jenis tak rajin nak pergi masjid. Alhamdulillah, sunat kat rumah. Alhamdulillah. Ya, baik. Ya, solat untuk wanita afdalnya adalah di rumah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul mar'ah fi baitiha afdal min salatiha fi hujratiha. Solat wanita di rumahnya lebih baik daripada solat di halaman rumah dia. Wa salatuha fi makhda'iha afdal min salatiha fi baitiha. Dan solat di biliknya lebih afdal daripada solat di rumahnya. Ya, itu wanita, untuk perempuan. Dan ada juga Ummu Humaid pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini mengatakan bahawa aku suka untuk solat denganmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu solat di rumahmu lebih baik daripada solat di halaman. Solat di bilik lebih baik daripada solat di rumah. Solat di rumahmu lebih baik daripada solat di masjid kawasan tempat tinggalmu, dan masjid di kawasan tempat tinggalmu lebih baik daripada solat di masjid luar. Ya, maka ketika itu Ummu Muhammad bagi tahu, selepas aku dengar Nabi SAW bagi tahu gitu, aku bina satu masjid yang kecil, tempat solat yang kecil dalam rumah aku. Dan dia solat dalam tempat itu, di tempat itu sampailah tempat solat itu adalah paling tersorok dan paling gelap dalam bilik tidurnya, sampailah dia meninggal dunia, dia solat kat situ. Hadis riwayat Ahmad. Maka perempuan ni, wanita ni, solat yang paling afdal adalah sedalam-dalam, yang lagi orang tak nampak tu lah paling afdal sekali. Paling orang tak nampak tu yang paling afdal. Kalau dalam bilik tu ada ruang kecil lagi, itu yang afdal. Kalau ada kecil lagi, itu lagi afdal. Itu untuk wanita. Sebab wanita ni, dia pada asalnya adalah di rumah. Itu perempuan. Pada asalnya adalah di rumah. Pada asalnya tidak dilihat orang, hanya di rumah. Ya, kedai lelaki lain. Ya, baik. Maka ini tempat paling afdal bagi wanita, ya. Baik, persoalan. Kalau wanita nak solat di masjid, boleh ke tak? Boleh? Boleh. Ya. Dengan 3 syarat. Wanita boleh solat di masjid dengan 3 syarat. Baik. Pertama sekali, kalau dia pergi masjid tu tak timbulkan fitnah. Tak timbulkan fitnah. Contohlah, kadang-kadang saya risau tengok makcik-makcik solat subuh. Biasalah adik-adik tengok di rumah masing-masing, akan ada jumpa biasa makcik yang pergi solat subuh di surau, dia naik motor seorang-seorang. Betul tak? Yang tu bahayalah. Yang tu makruh lah. Ya? Sebab bahayakan diri dan boleh mendatangkan fitnah. Baik. Yang kedua, siapa yang ada suami, kalau suami tak bagi dia pergi masjid, maka tak boleh pergi. Ya? Maka tak boleh pergi. Kerana hukum asal bagi seorang isteri adalah di rumah. Isteri hukum asalnya adalah di rumah. Ya? Baik. Kalau suami izin, dipersilakan. Ya? Baik. Dan kalau dia tak ikut cakap suami dia, tak kenalah, tak boleh lah. Kena ikut cakap suami. Ya? Baik. Berdosa. Baik. Tetapi ulama Syafi'iyah mengatakan bahawa suami itu disunatkan pula kalau nak izinkan isteri pergi masjid. Disunatkan. Nak bawa isteri pergi masjid. Disunatkan. Nak izinkan isteri pergi masjid. Ya? Kerana ada juga hadis Nabi SAW menyebutkan, La tamna'u ima Allah masajid Allah wal yakhrujna tafilat. Janganlah kamu melarang hamba-hamba Allah daripada wanita ini untuk pergi ke masjid, tetapi dia boleh keluar kalau dalam keadaan tak pakai wangi-wangian. Dia boleh keluar kalau tak pakai wangi-wangian. Jadi 3 syarat nak pergi salat di masjid untuk wanita. Pertama sekali, tak datangkan fitnah. Yang kedua, diizinkan suami. Yang ketiga, tak bersolek ataupun tak pakai wangi-wangian. Ya? Sebab apa tu? Tak pakai wangi-wangian. Sebabnya wanita memang pada asal tak boleh pakai wangi-wangian. Itu hukum wanita. Ya, kadang-kadang kita solat ni pergi masjid tak boleh pakai wangi-wangian. Tok pergi shopping mall, wangi habis 3 botol spray. Ya. Itu tak boleh, ya. Saya tegur sedikit adik-adik, ya. Ambil berat, adik-adik perempuan sekalian, ambil berat. Kesucian kamu, wangian kamu, perhiasan kamu hanya untuk suami kamu saja, ya. Bagi special untuk suami kamu. Bagi istimewa. Simpan untuk suami. Istimewakan suami. Ya, kadang-kadang orang perempuan kita ni, dia ada silap sikit, dia istimewakan orang luar. Suami pakai baju kelawar dalam rumah, contoh.
Kat depan suami pakai baju kelawar, muka jadi putih kan, rambut jadi bergulung. Depan suami jadi unduh. Depan orang kat luar jadi, depan lelaki kat luar jadi comel dia, terbalik. Ya, jadi saya ingatkan ya, wanita, wangi-wangian ataupun perhiasan anda hanya untuk suami sahaja. Lelaki pun, saya bagi nasihat kepada lelaki yang akan jadi suami nanti, tolong cemburu terhadap isteri anda. Tolong cemburu. Tolong cemburu. Kalau kita tengok isteri pakai cantik untuk lelaki luar, cemburu. Jangan bagi. Ya, dia untuk kita sahaja. Ya, dia untuk kita sahaja. Baik. Itu sedikit sebanyak tentang fadilat solat berjemaah. Baik ya. Kalau dah hilang tiga-tiga larangan tadi, tiga-tiga halangan tadi, dipersilakan. Nak solat di masjid pun dipersilakan. Ya. Contohlah kalau ada di antara kita jumpa makcik-makcik yang tak ada suami dah, maka dia tak perlu minta izin suami. Dan dia tak datang ke fitnah sebab mungkin dia datang dengan anak dia. Dia pun tak pakai wangi-wangian. Dipersilakan nak solat di masjid. Kadang-kadang nak pergi dengar. Kan? Nak dengar kuliah, dipersilakan ya. Baik. Sempat lagi tak ni Muafiq Masbuk? Sempat sikit saya cerita sikit je Baik. Kita masuk hukum hakam Muafiq Masbuk yang kadang-kadang yang memang familiar dalam bab solat berjemaah. Baik. Siapa yang dari sini dah biasa dengar Muafiq Masbuk? Kalau dah ramai yang dah belajar, ada dah belajar ke? Biasa dah belajar ke? Ya. Kalau dah belajar saya tak perlu detail sangat ya. Sebab masa kita pun dah tak banyak. Baik. Sampai pukul apa ya, Izzat? Saya tanya sikit boleh? Pukul apa ya kita nak berhenti ni untuk sesi soal jawab? 10 ke lebih-lebih sikit? Boleh lah, lebih-lebih sikit. Ya, tambah 10 minit lagi boleh? Untuk Muafiq Masbuk. InsyaAllah. Ya. Boleh start. Boleh. Okey, Muafiq. Muafiq ni maksud dia apa? Makmum. Ni saya minta untuk fokus baik-baik ya tentang Muafiq Masbuk ni. Muafiq adalah makmum yang sempat berdiri bersama imam sekadar masa bacaan surah Al-Fatihah selepas takbiratul ihram. Ya. Muafiq ni bukan dikira makmum tu sempat baca surah Al-Fatihah ataupun tidak. Contoh, saya bagi contoh. Kita pergi solat jemaah. Okey. Kalau kita baca Al-Fatihah, agak-agak berapa minit? Sampai tak seminit? 30 saat ya, 30 saat. Saya dah buat kiraan 30 saat kita baca Al-Fatihah. Untuk kadar standard orang. Standard orang ya. Baik. 30 saat. Baik. Maka apabila kita masuk dalam solat, kita dengar imam baca, kita masuk dengan solat, kita dengar imam baca Ar-Rahmanir-Rahim. Agak-agak masa sebelum merokok, kita rokok, sempat tak 30 saat? Sebelum kita rokok tu, nanti sebelum imam rokok, sempat tak 30 saat? Sempat kan? Kalau Ar-Rahmanir-Rahim, sempatlah insya-Allah. Baik. Yang kedua, kalau kita dah masuk rakaat, imam ni dibaca Qul Huwallahu Ahad, walam apa tu, contoh dibaca surah An-Nas. Min syarril waswasil khannas. Kita masuk alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Agak-agak sempat tak 30 saat sebelum rokok? Sempat tak 30 saat sebelum kita rokok? Sebelum imam rokok tu kita nak baca Al-Fatihah dalam masa 30 saat. Sempat tak? Tak sempat kan? Tak sempat. Maka ketika itu kita bukan lagi dikira muwafiq sebab kita masuk solat itu kita angkat takbir. Tempoh kita angkat takbir dengan imam nak rokok tu tak cukup 30 saat. Kalau cukup 30 saat, maka muwafiq. Ya, maka muwafiq. Dia bukan atas kadar sempat Fatihah ke tak. Sebab contoh ada orang ni, imam dia masuk solat bersama imam. Imam Ar-Rahmanir-Rahim. Lepas tu Abi Waladhalin, imam tu baca pula surah An-Naba, contoh, surah panjang. Tapi dia buat lerek, dia tak baca Fatihah. Dia tunggu imam nak habis surah An-Naba baru nak baca Fatihah. Lepas tu tak sempat. Dia tu muwafiq ke tak? Muwafiq ke tak? Pada asalnya dia sempat tak Fatihah asalnya? Pada asalnya bila dia masuk dengan imam tu dia sempat tak? Dia sempat. Maksudnya dia asalnya adalah muwafiq sepatutnya. Ya? Maksudnya dia bukan tengok dia sempat baca ke tak, tapi tengok dia tu sempat tak kadar masa bacaan surah Al-Fatihah. Maka kata kunci adalah masa. Masa ya. Kata kuncinya bukan sempat tapi masa. Baik. Itu muwafiq ya. Maka hukum makmum muwafiq ni macam mana?
dia wajib baca surah Al-Fatihah sampai habis. Ini stand kita. Adik-adik sekalian perlu pegang dua stand ini saja, dua hukum ini saja. Nanti kebanyakan masalah dia akan berkaitan dengan dua hukum hakam ini saja, ya. Baik. Pertama sekali, makmum muafiq, kita kena wajib baca Al-Fatihah sampai habis. Habiskan juga. Ya. Yang kedua, baca Al-Fatihah itu sampai habis dengan syarat hanya ketinggalan dengan imam 3 rukun panjang sahaja. 3 rukun panjang sahaja. Ya. Baik. 3 rukun panjang tahu apa makna dia? Pertama sekali rokok. Yang kedua sujud pertama. Yang ketiga sujud kedua. Ya. Yang keempat duduk tasyahud. Tasyahud akhir. Ya, saya minta maaf. Bukan tayat awal ni. Akhir, ya. Baik. Duduk tasyahud akhir. Baik. Iktidal dan duduk antara dua sujud dia bukan rukun panjang. Iktidal dan duduk antara dua sujud dia bukan rukun panjang. Duduk tahiyat awal pun dan duduk istirahat sebelum bangun rakaat kedua tu dia bukan rukun panjang. Kerana dua-duanya adalah sunat. Kalau sunat dia bukan rukun panjang. Dan nama pun sunat bukan rukun, ya. Baik. Maka kita boleh habiskan bacaan Al-Fatihah selagi mana kita dengan imam tu ketinggalan hanya 3 rukun panjang sahaja, iaitu ketinggalan sama ada rokok, sujud pertama ataupun sujud kedua ataupun duduk tasyahud akhir. Ya. Kalau kita ketinggalan dengan imam nak masuk rukun yang keempat dan imam tak masuk rukun panjang keempat, maka kita kena ikut imam itu. Nanti kita akan masuk contoh-contoh, ya. Baik. Kita beri contoh pertama. Baik. Saya bagi masalah tu lah, ya. Masalah hukum makmum muafiq. Contoh. Pertama, makmum muafiq ni dia lambat bacaannya kerana kejadian dirinya begitu. Dia memang style baca slow. Baca lambat. Bismillah. Baca style gitu. Contoh. Maka apabila imam rokok, makmum muafiq ni belum menghabiskan bacaan surah Al-Fatihah. Sepatutnya dia kena habiskan tak? Kena habiskan. Sebabnya dia dah masuk dah level muafiq. Maksudnya dia kena habiskan juga Fatihah. Maka apabila imam dah rokok dan dia belum habiskan bacaan surah Al-Fatihah, pertama sekali ulama sepakat dia kena habiskan juga bacaan Al-Fatihah. Dia kena habiskan sebab dia level muafiq. Kena habiskan. Dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang kerana menghabiskan bacaan surah Al-Fatihah. Makmum muafiq ini dikira mendapat rakaat berkenaan sekiranya sempat rokok sebelum imam masuk ke rukun yang keempat, rukun 4 yang panjang. Contoh, dia muafiq dan dia tak habis lagi baca Fatihah, imam dah rokok. Tak habis lagi baca Fatihah, imam sujud pertama. Tak habis lagi baca Fatihah, imam sujud kedua. Maka sujud kedua itu limit dia untuk dia perlu habiskan Fatihah. Itu limit dia. Kalau dia tak habis lagi, dia kena buat 2 pilihan. Dia kena 2 pilihan. Dia kena ingat dia kena buat 2 pilihan. Sebabnya rokok tadi rukun panjang 1, sujud pertama rukun panjang yang kedua, sujud yang kedua rukun panjang yang ketiga. Maka sejak itu sebelum imam bangun daripada sujud yang kedua, dia kena buat pilihan. Sama ada dia kena baca laju, habiskan juga Al-Fatihah dan dia terus rokok. Dia terus rokok. Habiskan Al-Fatihah dan rokok. Ataupun yang kedua, dia kena walaupun Fatihah tak habis, kena sujud bersama imam. Ya, dia kena buat 2 pilihan. Sebabnya apa? Kalau dia tak habis lagi Fatihah, tetapi imam dah bangun daripada sujud yang kedua, maka solatnya batal. Solatnya batal. Dia bukan tak cukup rakaat saja, batal. Maka dia kena buat pilihan. Sama ada dia habiskan Fatihah cepat-cepat dan dia terus rokok dan ikut imam, ataupun yang kedua, dia kena sujud terus, maksudnya belum habis Fatihah, maka dia akan kena tambah rakaat satu lagi nanti. Sebabnya rakaat tadi tu dia tak cukup rukun, tak cukup Fatihah. Ya, baik. Masalah yang kedua, makmum dia terlupa baca Fatihah ataupun dia berasa syak. Ya, dia terlupa ataupun dia berasa syak. Contoh, imam dah rokok, dah. Dia baru terfikir, aku tak baca lagi ni Fatihah. Ataupun dia mari rasa syak, aku baca tak lagi Fatihah, macam tak lagi, ya. Maka dan dia belum merokok lagi, maka ulama bersepakat bahawa dia perlu habiskan bacaan Al-Fatihah dan situasinya sama macam yang pertama tadi, ya. Dia kena habiskan Fatihah sebelum imam bangun daripada sujud yang kedua. Kalau imam dah bangun pada sujud yang kedua,
maka solatnya batal kalau dia tak ikut imam lagi dan tak habiskan Fatihah. Dia kena buat pilihan, dia kena habiskan Fatihah cepat-cepat dan ikut rokok, dan ataupun dia terus sujud bersama imam dan dia ketambah satu rakaat lagi. Ya. Baik. Soalan yang keempat, saya pilih-pilih dah. Baik. Masalah keempat, bezanya dia terlupa baca Fatihah. Ya. Dia terlupa baca Fatihah dan imam dah rokok, tetapi dia dah rokok sekali dah. Tadi dia belum sempat rokok, ni dia dah rokok sekali dah. Maka apa dia perlu buat? Dia dah rokok dah baru fikir, aku tak baca lagi Fatihah ni. Ataupun fikir, aku baca tak lagi Fatihah ni. Ya, maka apa yang dia kena buat? Dia tak boleh berdiri balik untuk baca Fatihah. Dia kena ikut je imam. Tapi akhir sekali kita tambah rakaat lah. Sebabnya dia tak dikira dapat rakaat sebab tak baca Fatihah lagi. Baik. Itu sedikit sebanyak muafiq ya. Saya pergi terus kepada masbuk insya-Allah ya. Sebab masa kita pun tak cukup. Okey. Masbuk, maksud masbuk. Makmum dia tak sempat berdiri bersama imam sekadar masa bacaan surah Al-Fatihah selepas takbiratul ihram. Dia tak sempat bersama imam sekadar bacaan Al-Fatihah. Ya, contoh dia masuk, sepatutnya Al-Fatihah baca dalam kadar masa 30 saat. Dia masuk tu dia hanya sempat sebelum imam rokok 10 saat saja. Contohlah dia masuk wala antum abiduna ma a'bud. Lepas tu dia bawa angkat takbir. Agak-agak sempat tak Fatihah dia? Kalau habiskan sempat tak? Sempat tak 30 saat sebelum imam rokok? Tak sempat. Maka ketika itu dia dah dikira masbuk bukan muwafiq. Ya. Maka hukum masbuk macam mana? Adalah tak wajib baca, tak wajib habiskan surah Al-Fatihah kerana ia ditanggung oleh imam. Ya. Kalau dia nak dapat rakaat, dia kena buat apa? Dia kena rokok bersama imam. Sekejap. Dia kena rokok bersama imam, ya, dan tomak ninah bersama imam. Tomak ninah ni dia sempat dengan kadar subhanallah. Kadang-kadang kesilapan orang kita, imam rokok, dia macam ni. Dia kalau macam ni, imam rokok ni kan, ni imam rokok, dia kat belakang, berdiri. Imam nak bangun baru dia rokok. Yang ni dikira sempat dapat rakaat ke tak? Sempat tak rokok bersama imam kalau macam ni? Dia berselisih dengan imam macam ni. Gini. Sempat tak? Tak sempat. Sebabnya dia tak sempat tamat ninah bersama imam. Dia kena gini. Dia kena sempat gini. Dan dia sempat baca dengan kadar subhanallah. Baru dia kira dapat rakaat. Ya? Baru dia kira dapat rakaat. Ya? Baik. Maka kadang-kadang orang kita silap faham. Masbuk ni dia faham kena tambah rakaat je masbuk. Kena tambah rakaat je masbuk. Tak dapat rakaat je masbuk. Bukan. Masbuk dan muafiq dia dikira pada kadar masa Al-Fatihah. Dia dikira kita ni sempat masuk dengan kadar masa Al-Fatihah ke tak? Ya, dia bukan dikira tambah rakaat. Ya, sebab kadang-kadang bahasa orang Melayu kita, saya dah masbuk dah, tak sempat ni, dah masbuk ni. Ya, sebab masbuk kita faham dengan makna kena tambah rakaat. Ya, sebab ada masbuk yang tak perlu tambah rakaat macam ni lah. Kalau dia sempat rokok bersama imam, dia tak perlu tambah rakaat. Ya, baik. Maka masalah yang pertama, saya pergi dulu masalah pertama contoh ya. Masbuk dia tak payah sangat. Muafiq yang payah biasanya. Contoh, pada mulanya dia tu makmum muafiq. Pada asalnya dia makmum muafiq. Rakaat pertama dia makmum muafiq. Dia solat bersama imam, angkat takbir bersama ni. Angkat takbir bersama dengan imam. Dan dia sempat baca Fatihah pada rakaat pertama dengan imam, maksudnya pada rakaat pertama dia adalah muafiq. Kemudian imam bangun daripada sujud, dia pun baru nak bangun daripada sujud juga untuk masuk rakaat kedua, ya. Ataupun imam solat laju menyebabkan dia tak sempat catch up. Dia tak sempat catch up dengan imam tu. Tak sempat nak catch up dengan imam sampailah dia bangun tu imam dah alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Masa tu baru dia baru bangun rakaat kedua pada waktu imam alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka ketika itu pada rakaat kedua dia cukup tak kadar 30 saat sebelum imam rokok? Cukup tak? Tak cukup, kan? Tak cukup. Maka dia kena buat apa? Dia kena cepat-cepat rokok, bangun dan rokok terus bersama imam secara tamak ninah. Ya, sebab Al-Fatihah pada rakaat kedua tu ditanggung oleh imam. Ya, baik. Macam inilah ya, dan juga samalah yang kedua pun. Baik.
Dan yang ketiga ni, yang biasa kita dengar lah, dia tak sempat rokok bersama imam kerana menghabiskan bacaan surah Al-Fatihah, maka rakaat itu rakaat berkenaan tidak dikira, maka dia perlu tambah satu lagi rakaat selepas salam. Baik. Itu saja kot. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Kita kumpul soalan dulu insya-Allah. Sekarang yang saya mampu jawab. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Ahmad Fatih Musyid atas ceramah yang disampaikan sebentar tadi. Syabas diucapkan kepada para hadirin yang dirahmati Allah sekalian atas kesabaran dan perhatian diberikan sepanjang berlangsungnya ceramah sebentar tadi. Sekarang kita akan berehat selama 5 minit sebelum memulakan sesi fakta atau mitos sebentar lagi. Peserta boleh mengajukan soalan menerusi link Google Form yang diletakkan di chat box. Diharapkan para peserta tidak meninggalkan media Webex untuk mengelakkan sebarang penangguhan dan bersedia dengan soalan yang ingin diajukan. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang pernah melakukan perbuatan dosa, bersegeralah berwuduk, kemudian dirikanlah solat dan memohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan menerima permohonannya itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Di antara perkara yang disyariatkan bagi mereka yang ingin bertaubat adalah mengerjakan solat taubat. Solat sunat taubat dilakukan selepas seseorang melakukan dosa dan menyesalinya, ingin memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Solat taubat boleh dilakukan 2, 4 atau 6 rakaat pada bila-bila masa yang dikehendaki. Walau bagaimanapun, waktu afdal untuk mengerjakan solat taubat adalah pada tengah malam di mana suasananya sunyi dan tenang. Antara fadilatnya ialah diampunkan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, mendapat ketenangan, mencegah perbuatan dosa. Allah telah membuka pintu harapan kepada hamba-hambanya dengan firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yakni dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa, sesungguhnya Dialah Jua yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Seperti mana sabda Rasul Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, oh. Oh, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji Baiklah, ini
Kita akan memulakan sesi soal jawab. Saya akan bacakan beberapa soalan yang diperoleh daripada Google Form sebentar tadi. Para peserta juga diajar-ajarkan untuk mengajukan soalan. Okey. Soalan pertama, Ustaz. Bagaimana kita nak menegur imam yang terlupa rakaat, terlupa atau salah bacaan dalam solat dan sebagainya? Baik, insya-Allah. Soalan pertama, bagaimana kita nak menegur imam yang terlupa rakaat ataupun terlupa atau salah bacaan dalam solat? Baik. Kalau lelaki, cara dia nak tegur imam macam mana? Dia sebut subhanallah. Disebut subhanallah. Contohlah, kalau imam terlupa rakaat dan contohlah dia masuk rakaat ketiga dan dia tak akhir, maka perlu subhanallah. Perlu subhanallah. Baik. Kalaulah imam itu dia terlupa rukun. Contoh terlupa Al-Fatihah dan kita dah sebut subhanallah banyak kali dah. Dia tak cekap dah. Dia buat tak layan. Maka kita perlu mufarakah. Mufarakah maksudnya apa? Kita perlu berpisah dengan imam, kita solat bersendiri, niat solat sendiri. Ya, tak apa. Solat mudah-mudahan pahala datang masjid tu dapat insya-Allah. Tapi putus daripada imam lah sebab imam tak laksanakan rukun dan kita dah tegur, imam tak nak layan. Walaupun banyak kali subhanallah, mungkin 3-4 kali imam tak nak layan. Ya, itu untuk lelaki. Untuk wanita, macam mana cara nak tegur dia? Untuk perempuan nak tegur imam lelaki macam mana? Kena tepuk tangan. Tepuk tangan ya. Dia bukan tepuk sorak. Dia bukan tepuk sorak. Oh, bukan itu ya. Tepuk tangan. Ya, jadi imam dia kena cakna. Imam kalau dia jadi imam, dia solat tu dia kena cakna orang belakang. Ya. Jadi perempuan kalau dia nak tegur imam dia tepuk. Tapi kesalahan orang kita kadang-kadang dia solat dalam family dia saja, dalam keluarga dia. Contohlah, abang ni jadi imam. Dia solat sebagai perempuan di belakang, makmum. Abang dia terlupa rakaat ataupun sebagainya yang perlu ditegur. Untuk wanita ketika itu dia perlu buat apa? Tepuk tangan juga ke? Tak. Wanita kalau bersama dengan mahram dia ataupun dengan suami dia, dia tak perlu tepuk tangan dah. Dia cukup juga, boleh juga menyebut subhanallah. Sebabnya dia dah tak ada halangan dengan imam lelaki tersebut dari sudut hubungan. Ya. Contohlah kalau nanti solat dengan suami buat silap, tak perlu tepuk tangan, boleh sebut subhanallah, memberi peringatan. Ya, kalau orang lain yang imam yang tak ada hubungan mahram dan sebagainya, contohlah adik-adik ipar dan sebagainya, maka tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Baik. Itu soalan yang pertama ya. Boleh? Insya-Allah jelas ya. Jelas, Ustaz. Ya. Okey. Soalan yang kedua. Macam mana situasi dan cara untuk kita mufarakah dengan imam dalam solat? Baik. Ini soalan ni sepanjang sebenarnya. Sebabnya apa? Sebab cara situasi yang menyebabkan kita mufarakah dengan imam sangat banyak. Sangat banyak. Kalau kita sebut satu-satu, makan masa yang sangat banyak. Baik. Tapi yang penting, antaranya, kalau imam, dia terlupa rukun. Menyebabkan, kalau kita ikut, kita pun tak cukup rukun. Jadi, dan kita dah tegur banyak kali, imam buat tak layan. Imam buat tak layan. Maka ketika itu, kita niat mufarakah. Memadai pada niat, nak solat seorang. Memadai pada niat. Abdul pada niat. Dia ada banyak sangat situasi yang menyebabkan mufarakah dengan imam ni. Nanti kita akan bagi contoh yang lain pada soalan yang lain insya-Allah ya. Sebab saya ada nampak soalan yang kita boleh kaitkan dengan mufarakah insya-Allah. Okey, saya minta maaf tak jelas sangat ya sebab situasi banyak sangat. Ya. Okey, jadi teruskan. Soalan nombor 3, Ustaz. Kalau dalam satu bilik tu ada 2 orang tetapi tetap memilih untuk solat bersendirian, tak nak berjemaah. Betul ke Allah tak akan menerima solat kita? Tanda tanya. Baik, soalan yang bagus. Ya, contoh dia roommate 2 orang tapi dia tak nak solat berjemaah. Adakah Allah Taala tak terima solat dia? Tak. Allah Taala tak sekejam itu adik-adik sekalian. Allah Taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Taala masih lagi menerima solat seperti mana pendapat yang kita kata tadi, yang kita pegang pada mazhab Syafi'i, sunat muakkad, mengatakan solat berjemaah itu hanya sunat muakkad yang digalakkan, dia bukan wajib. Kalau pendapat yang kata wajib, mungkin kita boleh pakai tak diterima. Berdasarkan hadis tadi, la salata lahu illa min uzrin. Tak ada solat kecuali dia itu dalam keadaan uzur. Kalau pendapat itu mungkin kita boleh pakai solat tak diterima. Tapi kita mazhab Syafi'i, kita pegang solat jemaah itu sunat muakkad
maka kalau tak solat jemaah pun, solat masih diterima. Ya, tapi digalakkan untuk berjemaah lah. Cuba try juga buat jemaah. Kita nak 27, bukan satu. Ya, insya-Allah mudah-mudahan menjawab. Okey. Soalan seterusnya Ustaz. Salam Ustaz. Saya mahu bertanya tentang solat berjemaah. Kita sedang solat sendiri, tiba-tiba ada orang tepuk belakang. Apa yang kita perlu lakukan? Dan adakah wajar sebagai seorang makmum yang tepuk tu untuk buat begitu? Bagaimana jika seseorang itu sebenarnya bukan solat fardu atau sedang jamak? Sekali lagi soalan dia macam mana? Tepuk Soalan belakang. dia tepuk belakang. Jadi soalan dia tanya apa yang perlu kita lakukan? Yang ditepuk tu apa yang perlu dilakukan? Dan yang menepuk tu betul ke dia buat macam tu? Dan bagaimana kita yang sedang sembahyang tu bukan sembahyang solat fardu, solat sunat ataupun jamak ke? Baik. Itu Soalan soalan. yang baik. Soalan yang baik. Baik. Kalau kita solat seorang, tiba-tiba ada orang tepuk belakang. Baik. Sepatutnya cara yang terbaik bukan tepuk. Bukan tepuk. Sebab tepuk itu boleh mengganggu orang di depan. Cara yang terbaik adalah cara macam mana? Takbir dengan kuat. Allahu Akbar. Memadai orang di depan tu dah tahu dah ada makmum di belakang dia. Ya, itu cara pertama. Baik. Lalu imam yang ditepuk itu macam mana? Dia kena niat solat imam lah. Ya. Dia boleh saja dia tak niat solat imam. Boleh. Dia boleh saja tak niat imam. Tetapi pahala jemaah tak ada lah. Dia kena niat imam. Makmum kena niat makmum lah. Ya. Maka imam kena niat imam supaya dapat pahala jemaah. Maka kalau dia solat jamak, tak ada masalah. Kalau orang tu, contohlah, imam tu, dia solat zuhur qasar, 2 rakaat. Tiba-tiba ada orang main tepuk belakang dia, yang nak solat zuhur, tamam, 4 rakaat. Boleh dipersilakan. Dia yang tak bolehnya, kalau orang yang tepuk tu, makmum tu, dia nak solat qasar. Tapi, dia ingat imam depan dia solat 4. Dia ingat imam depan dia solat 2. Rupanya imam depan dia solat 4. Jadi, kena buat apa? Dia kena ikut imam. Ya, macam itulah. Wallahu ta'ala a'lam. Ada 2 soalan lagi Ustaz. Ya. Soalan yang kedua sebelum akhir. Adakah wajib bagi kaum wanita untuk solat berjemaah walau hanya solat di bilik? Baik. Soalan yang bagus. Adakah wajib untuk solat wanita solat berjemaah walaupun di bilik? Seperti tadi yang kita nyatakan, mazhab Syafi'i, solat berjemaah adalah sunat muakkad. Ya, kalau kita tak solat berjemaah pun solat masih diterima, ya, di sunat yang digalakkan. Muakkad ni maksudnya sangat digalakkan oleh Nabi SAW sebab Nabi jarang tinggal. Ya, maka dia bukan sampai tahap wajib, sunat muakkad pada mazhab kita, ya. Baik. Boleh Okey, lihat soalan terakhir. Soalan dia kan? Menjawabkan soalan dia. Betul. Okay. Menjawab soalan Ustaz. Soalan terakhir. Ustaz, kalau kita terlambat untuk masuk solat jemaah, bilakah waktu pergerakan imam yang sesuai untuk kita masuk dan solat bersama imam? Macam mana kita lambat nak masuk? Bila waktu pergerakan yang sesuai untuk kita join dengan imam? Waktu rokok ke, waktu sujud ke? Soalan yang baik. Bila yang terbaik kita nak join imam, pertama sekali Nabi SAW berpesan bahawa kita nak kejar mendapat jemaah bersama imam, jangan tergesa-gesa. Pertama sekali. Jangan bila kita dengar imam dah nak rokok, kita masih lagi kat luar, kita pun berlari. Kan? Kita berlari. Itu makruh. Sebab apa? Bila kita sampai dengan imam tu, menyebabkan kita rasa lelah. Jadi kita tak boleh nak baca. Kita tak boleh nak tenang dalam solat. Maka itu makruh. Sunat dia macam mana? Kita hanya jalan dengan relax, steady. Ya? Dapatlah. Rakaat tu tak dapat macam mana? Tambah rakaat satu lagi. Ya? Itu yang terbaik. Dia kalau ikutkan, kita tak ada isu kalau kita nak ikut bersama sujud dengan bersama imam ataupun rokok. Yang penting, pertama sekali, kita nak mari tu jangan tergesa-gesa, jangan tergopoh-gapah menyebabkan kita letih untuk solat. Yang kedua, kalau kita masuk tu imam tengah sujud bersama imam. Ya, kadang-kadang kita tunggu masuk rakaat seterusnya baru kita nak ikut, ya. Kalau rakaat buat apa ketika itu, kita ikut ketika itu. Ya, kerana mungkin rakaat kita, walaupun rakaat kita tak terima Allah, tapi sujud tu pahala ke tidak? Allah Ta'ala tak pandang ke? Pandang. Ya, jadi ikut imam, walau apa keadaan imam, buat sekalipun ketika itu, ya. Wallahu ta'ala alam. Saya tambah satu soalan saya baca, ya, yang berkaitan dengan mufarakah. Tadi boleh insya-Allah? Boleh Ustaz. Apa soalan tadi? Okey. Saya ada nampak satu soalan yang mana apa hukum jika seorang imam itu yang sepatutnya duduk tahiyat awal
tetapi dia terus bangun kerana terlupa. Apabila dia sudah tegak berdiri, dia teringat dan terus duduk untuk tahiyat awal balik. Adakah batal sembahyang imam tersebut? Ya? Baik. Pertama sekali, imam tersebut bila dia terlupa tahiyat awal ni sunat ke tak? Sunat. Ya? Baik. Kalau dia terlupa nak tahiyat awal dan dia bangun terus, kita makmum kita kena buat apa? Belakang. Kita kena ikut bangun bersama imam. Kita kena ikut bangun bersama imam, ya? Baik. Makmum, kalau imam bangun dan kita buat degil kita, makmum di belakang, dia nak tahiyat awal juga ni. Tahiyat awal ni sunat ni, saya kena buat ni. Ya, dia pun pulun baca tahiyat awal baru dia bangun bersama imam yang dah pun bangun pada rakaat ketiga. Maka makmum tersebut solatnya batal. Batal. Sebabnya dia putus dengan imam. Dia tak nak ikut imam. Ya. Maka makmum dia kena ikut apa saja yang imam buat. Baik. Itu pertama sekali. Yang kedua, kalau imam dah bangun, kemudian imam baru teringat, makmum tadi dah bangun ramai dah. Imam pun duduk balik. Imam duduk balik. Dapat tak situasi ni? Imam dah bangun, makmum ikut ramai-ramai, dah bangun ramai-ramai, kemudian imam duduk balik. Apa yang makmum kena buat? Kena duduk balik ke? Tak. Makmum kena berdiri, tunggu sampai imam bangun balik. Makmum kena berdiri, tunggu sampai imam bangun balik, ya. Baik, sekejap. Baik, maka dia ada dua pendapat. Pertama sekali, kalau imam duduk balik, pertama sekali makmum dia kena mufarakah, kena berputus daripada imam. Kalau imam bangun, kemudian duduk balik, dan dia pun dah bangun dah sebelum tu, pertama sekali dia tak boleh duduk balik, dia kena buat dua pilihan. Pertama sekali, dia kena mufarakah, itu dia putus dengan imam. Dia solat seorang-seorang, niat solat sendiri. Yang kedua, yang paling sahih, pendapat paling sahih adalah, dia tunggu imam dalam keadaan dia berdiri, ya, sampailah imam tu bangun balik. Dia tunggu je imam. Dia duduk je lah, dia tunggu je lah, diri je lah, sampai imam bangun balik. Ya, mungkin itu contoh mufarakah, situasi mufarakah. Sebab apa saya kongsikan soalan ni? Sebab dia situasi mufarakah yang ditanya pada soalan sebelum ini. Boleh ya, insya-Allah. Semoga jelas insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Syukran jazilan diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fatih Musyid atas kesudian beliau meluangkan masa untuk menyampaikan ceramah serta menjawab beberapa permasalahan yang diutarakan oleh para peserta. Diharapkan ilmu yang diperoleh dapat diaplikasikan dalam kita menjalankan kewajipan solat fardu. Majlis diteruskan dengan sesi bergambar bersama penceramah jemputan pada hari ini. Para hadirin digalakkan untuk membuka kamera bagi memeriahkan lagi sesi bergambar. Boleh buka kamera. Saya minta maaf ya, satu sikit. Saya minta maaf kalau penjelasan saya tak jelas, penyampaian tak jelas. Sebab fokus saya nak ajak kepada gigih untuk solat berjemaah tu. Jadi saya banyak cerita kelebihan tentang solat jemaah dari sudut perspektif yang berbeza supaya kita buat pertimbangan. Ya, dan saya minta maaf sebab tak sempat sentuh banyak sangat tentang hukum hakam. Minta maaf sangat-sangat, dan saya juga mohon maaf kelemahan saya dalam penyampaian saya. Mudah-mudahan yang buruk itu datang daripada saya, yang baik datang daripada Allah Taala. Jika saya ada tersilap dan jika ada penyampaian saya perlu betulkan, silakan bagi tahu ya. Sebab saya takut saya syok seorang. Ya, terima kasih banyak yang sudi mendengar, celoteh saya pada hari ini. Terima kasih banyak sudi, dan yang sedia berpartisipasi, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan Allah Taala membalas dengan kebaikan. Wallahu taala alam. Terima kasih pada penganjur. Insya-Allah pada esok kita jumpa lagi untuk tajuk yang seterusnya insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.